Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya doakan semoga kita semua sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dan sentiasa dipermudahkan urusan dunia dan urusan akhirat. So alhamdulillah, dalam bab kepentingan memuliakan orang Islam, saya ingin menarik perhatian semua kepada satu perkara khusus yang sangat penting. Biasanya di dalam kita mengajak ke arah kebaikan, di dalam kita berdakwah, di samping mendapatkan manfaat, mudarat juga akan terhasil jika kita cuai, walaupun kecuaian itu kecil. Oleh kerana itu, kita sangat perlu berhati-hati dalam segala segi disebabkan dorongan semangat yang kuat dalam kita mengajak ke arah kebaikan, dalam kita berdakwah. Ramai juga yang orang sanggup mendedahkan keaiban seseorang Islam yang lain. Sedangkan maruah seorang Islam adalah suatu perkara yang sangat mulia dan berharga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud sesiapa yang menutup keaiban saudara Islamnya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutup keaibannya di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong hambanya selagi hambanya itu menolong saudaranya. Di tempat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang menutup keaiban saudaranya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutup keaibannya pada hari kiamat, dan sesiapa yang mendedahkan keaiban saudaranya yang Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendedahkan keaibannya sehingga dia akan dimalukan di dalam rumahnya sendiri. Ringkasnya, terdapat banyak riwayat yang mempunyai maksud yang sama dengan hadis di atas. Oleh itu, kita semua sangat perlu menyembunyikan keaiban seseorang, dan lebih penting daripada itu ialah menjaga maruahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesiapa yang tidak menolong saudara Islamnya ketika maruahnya dijatuhkan dan dihina, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menghiraukannya ketika dia memerlukan pertolongan. Dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, riba yang paling buruk ialah mencemar maruah seseorang Islam. Demikian juga terdapat kenyataan dalam banyak hadis yang memberi sekeras-keras amaran terhadap perbuatan mencemar kehormatan orang Islam. Oleh kerana itu, sangatlah penting untuk kita semua, para pendakwah, mengambil berat semasa usaha nahi anil munkar, supaya kita tidak mendedahkan keaiban seseorang Islam. Mana-mana kemungkaran yang dilakukan secara sembunyi hendaklah dicegah secara sembunyi, dan yang dibuat secara terang-terangan seharusnya dicegah secara terang-terangan. Di samping itu, semasa mencegah kemungkaran, maruah dan kehormatannya mesti dijaga sedaya upaya mungkin. Sekiranya tidak, tepat dah kata orang, pahala hilang, dosa pula yang dapat. Kesimpulannya, setiap kemungkaran perlu dicegah kerana amaran keras telah dinyatakan sebelum ini tentang hal ini. Namun, semasa mencegah kemungkaran, sangat-sangat penting dijaga
sedaya mungkin akan maruah seseorang Islam. Apabila maksiat itu dilakukan secara terang-terangan, maka tanpa ragu-ragu cegahlah maksiat tersebut secara terang-terangan. Tetapi mana-mana kemungkaran yang tidak dihebohkan oleh pelakunya sendiri, maka cegahlah kemungkaran itu dengan satu cara yang baik agar tidak ada satu keadaan pun yang boleh menyebabkan berita kemungkaran itu tersebar melalui perantaraan kita. Antara adab mengajak kepada kebaikan, berdakwah adalah bercakap dengan lemah lembut. Apabila seseorang pendakwah telah terkasar bahasa ketika menasihati Khalifah Ma'mun Ar-Rashid, beliau telah berkata, berlemah lembutlah terhadap saya, kerana apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghantar orang yang lebih baik daripada kamu, iaitu Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, kepada yang lebih buruk daripada saya, iaitu Fir'aun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Taha ayat 44 yang bermaksud, kemudian hendaklah kamu berkata kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut supaya dia sedar atau berasa takut. Kesimpulannya ialah kita hendaklah berusaha untuk memperbaiki orang lain melalui pengubatan, berdoa, memberi nasihat dan berlemah lembut dengan membayangkan sekiranya saya berada di tempatnya, bagaimana cara yang saya suka dinasihati oleh orang lain. Semoga apa yang dikongsikan ini akan sama-sama kita gunakan ke arah kebaikan diri kita dan juga kebaikan rakan-rakan kita, keluarga kita dan masyarakat keseluruhannya, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.